Bagaimana bentuk kalam nafsi? Qadim lagi azali. Jadi Allah letak pada Lauhul Mahfuz itu kalam lafzi. Jadi diambil oleh siapa? Seperti mana kita sebut, malaikat Jibril alaihissalam bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjuk ia pada huruf atas bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu kalam nafsi. Dan hasilnya, kesimpulannya, bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar dalalah yang mutabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Wassalatu nur wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Kullun nas yaqdu faba'i'un nafsahu famutikuha aw mubikuha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengurusi dan staf HJK, dimuliakan para alim ulama dan staf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat, yang dimuliakan bahkan juga didoakan kita sentiasa berada di dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan kehendaknya, mudah-mudahan Allah limpahkan segala keberkatan bahkan keamanan dalam kehidupan kita, yang tidak lain tidak bukan yang kita inginkan hanya semata-mata matlamat yang paling besar, bahkan matlamat yang paling utama yang ada dalam kehidupan kita adalah kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diletakkan sebagai hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah biiznillah. Baik, kita sambung kembali dalam pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin. Al-Alim Al-Allamah Al-Fahamah Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Sambungan kembali kepada muka surat yang ke-33 baris yang pertama. Betul. Berhenti kat mana? Wala taqrabuz zina. Situ ya. Kita berhenti 5 bulan 10, 3 bulan. Lepas tu tutup pula 3 bulan, sambung pula 3 bulan.
Ustaz ada oh tak ada oh tuan-tuan. Tak apalah, insya-Allah biiznillah. Baik, kita berhenti setakat wala taqrabuz zina. Kita dalam perbahasan berkaitan kepada sifat yang dalam sifatul ma'an, iaitu kalam. Jadi sambung balik. Baik, qala musannif rahimallahu ta'ala. Baik. Kita ambil maka wala taqrabuz zina, artinya jangan kamu hampir akan zina. Baik. Maka engkau faham daripadanya akan tegah daripada hampir zina. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab, nescaya engkau faham daripada sifat yang qadim itu akan ini makna maka madlul kalam lafzi itu, iaitu madlul kalam nafsi. Artinya kalam yang berdiri ia pada zat ataupun pada zat. Baik, maka engkau faham daripadanya tadi, kembali kepada dalil kita dengar tadi, wala taqrabuz zina. Faham bagaimana daripadanya akan tegah daripada hampir kepada zina. Baik, dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab. Hijab ni dinding, maka Allah buka hijab. Nescaya engkau faham daripada sifat yang qadim itu. Qadim mana? Kalam tu lah. Akan ini makna maka madlul kalam lafzi. Madlul yang kita bincang dalam sebutan lalu, itu 3 bulan yang lalu. Madlul yang ditunjukkan, kalam lafzi. Dalam pembahasan sifat kalam ni ada 2 bentuk, kalam lafzi dengan kalam nafsi. Kalam lafzi ni ada pada kita. Contohlah kita sebut ni lah kalam lafzi. Apa yang saya sebut, kita dah sebut, itu disebut kalam lafzi. Datang daripada mana? Dia berada pada kalam nafsi. Nafsi dalam kita disebut kalam nafsi. Maka bila disebut kalam Allah ni ada kalam lafzi dan juga kalam nafsi. Jadi yang mana qadim, yang mana baharu, yang mana makhluk, yang mana qadim. Yang qadimnya adalah kalam nafsi. Kalam lafzi itu makhluk. Sebab apa dia makhluk kalam lafzi? Sebab berada pada Lauhul Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita sebut i'tiqad ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebut kalam lafzi itu baharu ataupun kita sebutnya makhluk, sebab ia bersifat ada suara, bersifat berbentuk, berhuruf, maka disebut makhluk. Lepas tu disebut perbahasannya madlul yang menunjukkan kalam lafzi. Itu iaitu dinamakan juga madlul kalam nafsi. Apabila disebut kalam lafzi, maka yang nak disebut sebenarnya adalah kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Faham adik? Sebab kalam lafzi itu makhluk, sebab ia berupa, berbentuk, ada huruf, ada suara dia. Kalam nafsi bagaimana? Tak tahu. Qadim pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu kita pegang kalam lafzi. Kalam nafsi kita nak tengok bagaimana? Wallahu a'lam. Tak boleh tengok. Tak tengok, tak nak umpurkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada misal seperti mana misal. Faham ni? Itu maksudnya sebenar. Laisa kamitslihi. Tidak ada misal seperti mana misal. Maksudnya misal pun tidak ada, apatah lagi misal. Misal di sebalik misal pun tidak ada, maka tak ada misal. Jadi sifat Allah ni tak nak misalkan. Ini kita sebut kalam nafsi, bukan kalam lafzi.
Betul perbahasan panjanglah khilaf ulama lah kalam lafzi ni. Maka kita baca, maka madlul kalam lafzi itu iaitu madlul kalam nafsi, maka ia menunjukkan kepada kalam nafsi. Ertinya disambung oleh musannif, maka ertinya nya kembali kepada kalam nafsi, kalam yang berdiri ia pada zat. Tuan tambah, tinggal ayat tu, pada zat. Dan jikalau engkau kehendaki, nescaya engkau kata ialah umpamanya. Ialah umpamanya. Ialah ni bukan bahasa kita sebut selalu ialah. Ialah kembali kepada kalam lafzi. Maka kita baca bagaimana? Maka jikalau engkau kehendaki, kita nak sebut bagaimana? Nescaya engkau kata ialah kalam lafzi itu umpamanya sama seperti mana kalam nafsi. Itu bahasalah kita jauh. Ialah kalam lafzi umpamanya, nya tu kembali kepada kalam nafsi, sama lah. Maka kita pun cantumkan, kita pun letakkan bersekutu bahawa kalam lafzi itu secara pendeknya, zahirnya itulah kalam nafsi. Faham ni? Secara lafaz. Baik. Kerana berlainan keduanya sama, tapi disambung oleh musannif. Kerana berlainan keduanya, maksud berlainan hakikat. Tak sama apa yang berlaku di apa yang bentuk, apa yang ada pada kalam nafsi tak sama pada kalam lafzi. Kalam lafzi ni kita sebut, kita pun ada. Kita nak baca bismillah, tu kalam lafzi. Sebab apa kita boleh baca sebegitu? Sebab Allah ciptakan, Allah bagi. Daripada kalam nafsi pergi kepada kalam lafzi. Pada mana kalam lafzi? Lauhul mahfuz. Jibril alaihissalam ambil, maka bagi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh baca. Kita boleh baca ni sebab apa? Sebab ada lugah. Faham? Banyak lugah. Jadi Allah wahyukan Al-Quran ini dengan bahasa lughatul Arabiah. Allah pun zahirkan Zabur dengan bahasa sekian, dengan Taurat, dengan Injil sebagai contoh, dengan bahasa masing-masing. Allah Alam. Jadi semua tu dinamakan kalam Allah. Jadi kalam Allah yang duk buti-buti nampak jelas ni disebut kalam lafzi. Jadi bentuk bagaimana kalam nafsi tak tahu. Qadim lagi azali. Faham ni? Ni pembahasannya. Faham ni? Kerana berlainan keduanya pada hakikat, berlainan bezalah. Dengan iktibar yang menunjuki bahkan segala lafaz yang kita baca akan dia itu menunjukkan atas kalam Allah yang qadim dengan jalan dalalah iltizam yang urfi. Kerana tiap-tiap orang yang ada baginya kalam lafzi lazim pada uruf bahawa ada baginya kalam nafsi. Dalalah iltizam. Dalalah iltizam ni maksud ia sudah berlazim-laziman. Bila kita sebut kalam lafzi, maka wajib ada kalam nafsi. Sebab tu dalalah iltizam ni dalam perbahasan ilmu mantik. Dalalah. Contoh kita kata bagaimana dalalah ni menunjukkan, maka secara kelazimannya dia menunjukkan itu. Contoh kita kata bagaimana singa. Apa sifat singa? Tak perlu bahas. Itu disebut dalalah iltizam. Faham ni? Seperti mana disebut oleh musannif ni, dalalah iltizam. Bila disebut kalam lafzi, maka itu nak sebut kalam nafsi. Faham ni? Contoh macam kita kata sambal. Itu iltizam lah. Sambal. Maka sambal itu pedas kan? Kok sambal tu manis? Tidak dinamakan sambal kalau ia manis. Tapi orang Kelantan buat sambal manis, Kelantan.
Sama juga bagi dia. Tak apalah. Tapi kita kata kelaziman dia. Betul tak? Maksudnya kelaziman dia sampai itu pedas lah. Wallahualam. Baik. Ni dalalah. Dia ada satu lagi dalalah mutabaqah. Satu dalalah iltizam, dalalah mutabaqah. Ni bahasa ilmu mantik. Saya pun tak nak panjangkanlah. Tapi mudah cerita lah itulah tuan-tuan. Mudah. Macam tu. Macam kita katalah di dalam bab dalalah ni ada dua bentuk. Dalalah lafzi dan yang kedua dalalah ghairu lafzi. Ada dalalah yang bersifat lafaz, ada dalalah ghairu lafzi yang tidak tanpa lafaz. Faham ni? Banyak pula cerita ilmu mantik. Dia contohlah kita sebutnya, kita kata bersifat lafzi, kita kata kepada tukang rumah, tolong buat rumah aku. Maksud bagaimana rumah? Maksud kita kata rumah ni lengkap lah, ada bumbung, ada tiang. Itu maksudnya. Bukan rumah buat dinding semata-mata. Faham ni? Maksud secara kelaziman kita katanya dalalah bersifat lafzi, maka dia faham lah. Takkan semua buat tukang rumah, buat rumah aku buat tiang sudah. Itu bukan rumah tuan-tuan. Faham ni? Contoh. Ataupun kita sebut kepada, ada satu bentuk lagi dalalah disebutnya, kita faham, tolong beki rumah. Dia beza buat rumah dengan beki rumah. Betul tak? Beki rumah kemungkinannya ada bahagian-bahagian dalam rumah tu rosak. Contoh dinding ke, contohlah kakak ipar saya, rumah dia undur kereta, dia belasah dinding rumah dia, pecah, termenung dia. Dia orang perempuan macam cerita tuan, buat kereta, dia tak ada kawalan kaki. Nak marah sangat tak apalah, tu cerita dia. Nak ceritanya baki dengan buat lain. Dia lafaz, ada lafaz tu. Dia sebut, contoh kita jumpa doktor sakit, doktor mesti ada bahagian-bahagian sakit. Betul. Tak semua takkan doktor nak cek daripada A to Z. Tu nak cerita dalalah bersifat lafzun, lafaz. Dia ada dalalah bersifat ghairu lafzi, ia tidak dilafazkan. Ya secara pemahaman kita faham dah. Faham dah. Contoh atau panjang kita lah nak ceritanya dalalah iltizam. Tapi kita ada satu juga tuan-tuan, dahlah. Dia juga kita. Contoh tuan-tuan, dalalah iltizam yang umfi, kerana tiap-tiap orang yang ada baginya kalam lafzi lazim pada Allah, bahawa ada baginya kalam nafsi. Akhirat faham. Bermula Tuhan kita. Ni bermula ni dalam perbahasan tajuk yang baru, tajuk subtopiknya, kata utama letaknya ia berkaitan kepada kalam lafzi. Ni bahasa kalam lafzi. Bermula Tuhan kita subhanahu wa ta'ala ada baginya kalam lafzi dengan makna bahawasanya menjadi ia tu Allah, akan dia tu kembali kepada kalam lafzi. Itu domeh kembali kepada siapa tu lah. Saya pun tak nak cerita banyak lah, kita ambil mahfuz. Baik. Makna bahawasanya menjadi ia Allah akan dia, yakni kalam lafzi pada luhur mahfuz. Allah pun jadikan. Bagaimana bentuk kalam nafsi? Qadim lagi azali. Jadi Allah letak pada luhur mahfuz itu kalam lafzi. Jadi diambil oleh siapa? Seperti mana kita sebut, malaikat Jibril alaihissalam bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjuk ia pada huruf atas bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu kalam nafsi. Dan hasilnya, kesimpulannya, bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar dalalah yang mutabaqah. Ada disebut yang kedua tadi dalalah iltizam, yang kedua dalalah mutabaqah. Yang mutabaqah ni kita sebut bahawa ia sudah ketetapan, macam kita sebut tadi lah. Sampai itu pedas. Pada itu dalalah, maksudnya pedas. Macam kita kata tisu ni lembut, ada tisu kasar, janganlah lembut. Contohnya air kosong tawar, tak perlu tanya, ustaz
air. Saya nak buat air tawar. Air dah tawar dah. Kecuali bau air minum manis. Mustahil pula kan. Nak ceritanya ia suatu mutabaqah. Baik. Ia menunjuk ia atas umpama madlul kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia, itu kalam lafzi oleh setengah ulama mutaakhirin. Dan iktibar, dan dengan iktibar dilihat dadalah iltizam yang menunjuki ia atas diri kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh Syekh Al-Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Matan Bara'in, intaha al-Imam Baiju'i rahimahullahu ta'ala. Intaha ni maksudnya al-Imam Sanusi rahimahullah, dia menakalkan daripada petikan kata-kata al-Imam Baiju'i rahimahullahu ta'ala. Lepas tu tuan-tuan dengar kata intaha. Dia ada kadang-kadang ditulis intaha, maksudnya ada rujukan. Pak Haris. Maka Syekh ni kalau dia musannif, dia buat, maka dia akal kepada orang lain lah, kepada ulama lain. Macam itu masuk intaha. Ataupun tuan-tuan sebut dalam sebutan kita lah, sebut mana-mana akhir intaha. Boleh juga. Betul. Aku nakal daripada orang lain. Intaha. Contoh kita buat, kita tulis WhatsApp kita, maji lah, lepas tu kita buat dalam kolom intaha. Macam tu. Maksudnya fahamlah, maksudnya dia ada rujukan, dia ambil daripada siapa. Macam tu. Ada masuk bahasa kitab lah, intaha. Baik. Dan telah muwafaqah segala ulama adalah kalamullah itu tiada berdiri ia pada dua zat. Muwafaqah maksudnya ittifaq lah. Dan tiada berkata-kata dengan dia dua orang. Tak ada. Dan tiada berkata-kata dengan kalam Allah melainkan Allah Ta'ala jua. Maka adalah nisbah tilawah. Dan qiraah bagi kalam Allah itu seperti nisbah, bayang-bayang dengan yang empunya bayang-bayang. Sama. Tengok bayang mesti ada empunya bayang. Kita kata ada bayang, masih ada umpamanya. Kau ada bayang saja, tidak ada pemunyanya. Ada? Mustahil kan? Jadi seperti itulah. Maka bila ada bayang, samalah. Nak cerita dalam perbahasan ini bahawa apa kita baca tilawah qiraah tadi, ia nak menunjukkan kalam lafzi itu sebagai satu majaz. Kita duk bayang, duk baca sekian, kita duk lakukan sekian sebagai contoh. Kita sebut bahawa ia menggambarkan kalam nafsi. Kita melakukan suruhan, kita meninggalkan larangan, kita melaksanakan kebaikan, kita meninggalkan keburukan. Apa maksudnya? Bahawa kita ikut, kita faham apa yang kita buat itu sebab kita baca, kita faham. Di sebalik itulah yang nak dinyatakan kalam nafsi. Bahagia. Kalam nafsi kita buat ni sebab apa? Sebab Allah sebut dalam bentuk bagaimana kalam nafsi. Bagaimana kita boleh faham? Sebab adanya kalam lafzi. Itu faham dia. Mudah. Jadi bukan sebab kita buat atas dunia ni, sebab buat ni kita lakukan, laksanakan ni sebabnya Allah sebut. Sebab tu kita ngaji kalam ni. Sifat perkatanya Allah, kalam-kalam Allah. Contoh kita bekerja. Sebab apa kita bekerja? Sebab Allah suruh bekerja, cari rezeki. Sebab apa kita faham? Allah sebut dalam kalam nafsi. Macam mana boleh faham? Adanya kalam lafzi. Itu kita pegang. Orang kata, kenapa pergi tikar nombor ekor? Tak ada orang larang pun. Betul. Dia belum sampai lagi mengenal Allah. Allah yang tak kenal Allah. Sebab Allah adanya sifatnya tu berkata-kata, kalamnya Allah. Jadi dia kata,
tak ada siapa-siapa pun beritahu kepada aku. Contoh, lepas tu Al-Quran tu apa bentuknya? Duduk mana Al-Quran yang ada kita duk baca? Lepas tu musannif sebut ni, apa kita baca? Nisbah tilawah qiraah. Baca Yasin. Dibaca Yasin cantik. Buat malam Jumaat baca Yasin. Betul, cantik lah. Tapi dia melakukan maksiat, lakukan dosa sebagai contoh. Wallahu a'lam. Jadi tak kena. Jadi apa yang dia baca tadi, ia tidak nisbahkan apa yang dia baca tadi kepada kalam lafzi dan juga kalam nafsi. Faham ni? Ia tidak dikaitkan. Ia tidak letakkan satu talian yang sama. Seolah-olah terputus. Itu keadaan. Baik. Maka barang siapa berkata-kata bayang-bayang itulah yang mempunyai bayang-bayang, nescaya dikatanya tilawah itulah kalam Allah. Dan barang siapa mengatakan bayang-bayang itu lain daripada yang mempunyai bayang-bayang, hanya bayang-bayang itu menunjukkan yang mempunyai bayang, nescaya dikatakan tilawah itu menunjukkan kalam Allah. Baik, maksudnya kita tidak boleh dalil. Pergi mana-mana pun kita berada dalam sesuatunya, berada pada kalam Allah. Yang kita duk baca secara zahir itu kalam lafzi, kita faham tu secara kalam lafzi. Tapi madlul kalam lafzi itu dalalah iltizam ke, dalalah mutabaqah ke, ia menunjukkan kepada kalam nafsi. Samalah Allah Ta'ala. Yang tak jadi takutnya manusia sebab apa? Sebab dia tak tahu, dia tak sedar, dia tak boleh rasa bahawa itu kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Ada ustaz, anak saya kena kacau dan rasu. Saya baca Fatihah ayat tu tak jadi. Sebab dia baca, dia bergantung kepada makhluk. Apa benda? Kalam lafzi. Ada lagi kalam nafsi. Kena iktikad sungguh-sungguh. Aku baca ni sebab apa? Aku yakin sungguh-sungguh ini kalam Allah. Dalam pemahaman kita, dalam bahasa ilmu akidahnya, kalam nafsi, bukan kalam lafzi semata-mata. Banyak mana manusia baca Bismillah tapi tidak ada keberkatan. Betul, dia nak makan baca Bismillah, baca doa makan, tapi ada keberkatan. Ada dia kata dia boleh ibadah dengan banyak, dengan baik. Kenapa? Sebab apa? Dia hanya berada pada kalam lafzi, dia bergantung kepada kalam lafzi, tidak sampai kepada kalam nafsi. Faham? Hati Ustaz, saya baca pun tak jadi apa, tak sampai kenal Tuhan. Itu baca. Itu keadaan dia. Dia kita sebut, bila kenal sungguh-sungguh Allah. Baca dia kata, Ustaz, aku hantu. Apa takut hantu? Tak takut hantu? Takut hantu. Biasalah manusia, normal hantu. Tuan-tuan, tapi bila kita iktikad kenal sungguh-sungguh tu, apa kita baca tu bukan kalam nafsi, bukan walaupun asbab kita baca, tapi sebenarnya kalam nafsi, maka boleh kalah. Maka boleh lawan. Siapa nak izinkan lawan kalah tadi? Allah, bukan makhluk. Kata dia, tu bomo baca juga kalam nafsi. Kau tak baca kalam nafsi. Sepenuh tuan-tuan, sebab ahli keluarga saya, dia kena jalan-jalan kasut. Lepas tu biasa dia keluarga besar ni cadang-cadang. Biasalah cadangan kan. Bawa pergi jumpa tu bom. Saya ikut belakang. Ikut tu bom ni. Tu bom baca Bismillah. Fatihah. Ayat kursi yang ketiga. Lepas tu amalan rasul. Tu bom ni. Dia mula-mula lagi. Patah dah asalkan depan. Saya pun kan. Saya tak kata nanti. Dia okey lah, sejam dua. Balik tu kena balik pada. Dan ceritanya dia pun sebut benda yang sama. Balik benda yang sama. Nak cerita kalam lafzi, kalam nafsi. Baik. Dia kena faham. Baik.
Maka telah muwafaqah segala ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah yang qadim, bukan ia makhluk. Ini masuk pingkat ni. Walaupun kita sebut dalam perbahasan yang pertama tadi kalam lafzi itu makhluk, betul? Kalam nafsi itu qadim lagi azali, tapi tidak dalam bahasa umum ni. Dalam bahasa umum. Jangan pula tuan-tuan keluar kalam lafzi itu makhluk, sebab dia akan dikatakan waham. Dan itu bukan bahasa dalam ilmu pengajian itu. Patut susun ulama susun, maka telah muwafaqah segala ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran itu. Al-Quran di sana terkatanya kalam lafzi. Sebab apa? Dia bersifat berhubung, bersuara, berbentuk dan sebagainya. Betul? Lepas tu kita boleh baca, kita boleh sebut, kita boleh amalkan, kita boleh faham tadi, kita boleh bawa tadi. Sebab apa? Sebab ada kalam lafzi. Kita tak faham kalam nafsi tak boleh, sebab sifat Allah. Kenapa? Bagaimana? Ada kata Allah buka hijab, InsyaAllah biiznillah. Mengatakan Al-Quran itu kalam Allah yang qadim, bukan ia makhluk. Sebab takut memberi waham, sama-sama ragu-ragu waham. Jikalau dikatakan Al-Quran itu baharu, maka jadi kalam Allah yang berdiri pada zat itu baharu, maka telah lalu bahawa iktikad yang demikian itu kufur. Sebab betul kita sebut mengawal, kita faham secara asas seperti itu. Tapi bila kita sebut secara itu, kita kata Al-Quran itu kalam Allah, kalam Allah yang qadim lagi azali. Itu bahasa ulama lah. Baik. Maka diitlakkan barang yang menunjukkan atas kalam Allah itu dikata kalam Allah, sebab takut waham seperti demikian itu. Baik. Dan telah lalu bahawa kalam Allah itu sifat yang satu yang berdiri pada zatnya selama-lamanya. Termasuk yang satu yang berdiri pada zatnya, zat Allah selama-lamanya. Maksud bagaimana selama-lamanya? Sepanjang masa, setiap waktu, setiap keadaan, setiap kehendak, setiap ketika, mana-mana tempat, mana-mana masa, itu maksud selama-lamanya. Bukan kata kalam Allah ni ada waktu, ada ketikanya. Betul? Ada ketika boleh pakai, ada ketika tak boleh pakai. Tidak. Itu maksud musannif bila sebutnya bahawa kalam Allah itu satu sifat yang berdiri ia pada zatnya, pada Allah selama-lamanya, setiap masa. Pada kita, kalau kita bawa ni, kita junjung Al-Quran. Apa maksud kita junjung? Kita bawa segala pengamalan, pemahaman, perhayatan, apa sahaja yang ada dalam kehidupan kita, kita berada pada Al-Quran. Al-Quran itu bagaimana? Kalam Allah. Tapi tak perlu bahas secara lebih mendalam. Nak bahas dengan awam. Ni kalam lafzi, ni kalam nafsi. Tak perlu bahas. Ilmu kita pada asas, kita letak pada hati kita. Tapi kita bawa dalam awamnya, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Yang sifat ini, kalam-kalam ni berdiri pada zat Allah selama-lamanya. Lama bagaimana? Maka dipaham daripadanya. Tu sifat itu. Amrun ertinya suruh berbuat baik. Nahyun ertinya tegah berbuat jahat. Dan wa'dan ertinya janji memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Dan wa'idun janji juga. Wa'idun ertinya janji seksa atas orang yang berbuat maksiat. Dan targhib ertinya menggemar bagi orang yang mengerjakan kebajikan. Dan tarhib ertinya menakuti bagi orang yang berbuat maksiat. Dan lain-lainnya seperti kisah dan khabar. Faham dia? Itu maksudnya amrun. Kalau kita kata subhan, buat baik. Nahyun, tegahan daripada melakukan kejahatan. Betul?
Tu. Jadi kadang-kadang ini persoalan dalam kehidupan. Kita kata suruhan dalam kehidupan kita memakan makanan yang terbaik, halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Nak beli ayam, tengok mana tempat. Tengok siapa sebelah. Ni Cina pula sebelah. Kan sebut. Tak ada apa. Itu. Kita kena cek, kena tanya. Ustaz, kita tengok halal-halal lah Ustaz, makan. Betul. Kata Ustaz, mahal lah ayam tu. Ayam organik cantiklah ni. Dia ikutlah ayam daging ku, ayam gandhi, ayam kampung. Ikutlah tuan-tuan. Ayam kampung ada juga 6 Muslim yang sebelah. Betul. Saya seminggu yang lalu pergi ambil khusus halal. Ambil saja, tak ada kerja apa ambil kata. Ambil khusus halal, eksekutif. Bukan tadi eksekutif, dalam CG eksekutif profesional halal. Banyak juga kerjaan dia tuan-tuan. Saya pun tak boleh nak buat. Banyaklah sebelah. Macam-macam bentuk yang ada tuan-tuan nak kasih Allah. Betul. Halal tak halal. Bukan persoalan cop halal tak halal. Persoalannya kita tahu dan bagaimana ia boleh dihasilkan dan kita boleh minum dengan baik. Contoh. Betul. Kita nak bunuh seharian kita. Ni sebut kita beriman kepada kalam Allah. Jadi tuan-tuan tahu mana nak beli sekian-sekian. Ustaz makanan. Sebab makanan. Batu banyak musannif, ulama-ulama, wali-wali Allah. Kalau ada masalah dalam kehidupan, walaupun kita dah cek muhasabah dalam kehidupan, cek pula berkaitan makanan. Yang kedua, sumber makanan. Payuh nak bangun solat malam, cek makanan. Ustaz, saya buat belaka dah. Sedekah saya buat, infak saya buat, sekian-sekian semua saya buat. Cek makanan. Cek makanan. Sumber daripada mana? Mudah. Betul. Hidup pagi, pergilah kawi beli coklat. Ustaz, tak ada yang halal ke? Saya tak kata tak halal, tapi berhati-hati. Lepas tu ulama, sebagai ulama kata, walaupun kita makan sesuatu pun dalam keadaan tidak sengaja dan kita tidak ketahuan, itu pun dalam keadaannya tidak berapa baik, walaupun tak sengaja. Sebab apa tak sengaja? Sebab ia datang daripada sifat kita yang tidak berhati-hati. Betul? Tidak berhati-hati. Jadi kena cek baik. Itu soalannya. Contohlah, sesuatu sebab makan ni, sebab makan inilah jadi menyebabkan jadi macam-macam lah. Tuan-tuan pun tekankan. Tuan tak nak bagi gula-gula, coklat kepada anak, cucu sila, tak ada masalah. Tuan tak nampak makan. Orang kata, Ustaz, selain daripada gula-gula nak bagi apa cucu? Benda lain pun tak apa, tuan-tuan. Banyak lagi, tuan-tuan. Tak bagi pun tak apa. Betul. Dan nak ceritanya, ia boleh memberikan kesan kepada kehidupan. Jadi perlu berhati-hati. Tuan tak cek, ada halal, boleh tak apa, insya-Allah biiznillah. Makan. Betul, dia belasah. Itu yang belasah dia jadi payah tuan-tuan. Baik. Faham dia? Jadi nak ceritanya, pada zat Allah itu selama-lamanya ada al-amru, ada nahyun, ada wa'dun janji, memberikan pahala kepada mereka berbuat taat, ada wa'idun, ada beza wa'dun dengan wa'idun, janji seksa kepada mereka buat maksiat. Targhib itu menggembarkan bagi orang mengerjakan kebajikan. Kena gemarkan. Contoh, gemarkan anak pakai tudung. Walaupun dia ni belum balik, gemarkan dia. Jadikan ia sebagai satu adat. Betul, sebab apa? Kita faham kalam Allah. Bukan saja-saja. Betul. Ustaz budak lagi, tak balik lagi ustaz, tak pakai tudung pun tak apa. Dah istilahnya menggemarkan dia untuk melakukan ketaatan, kebajikan. Contohnya sembahyang, puasa. Ustaz budak kecil takkan nak ajar puasa, sembahyang ikut dia lah. Baru 5 tahun, 6 tahun. Betul. Kan ini pemahaman yang ada pada umat Islam. Kita kata bagaimana?
Sebab tu kita lama-lama jadi mundur. Kita tak boleh nak ada satu tindak balas. Tak apa. Betul menggemarkan dia kepada ibadah, menggemarkan kanak-kanak anak muda kita kepada ketaatan kebajikan. Sebab apa? Asuhan. Ikutlah apa sahaja tuan-tuan, baju ke, ikutlah makanan ke, kehidupan ke, sebagainya itu. Tarhib artinya menakuti bagi orang yang berbuat maksiat. Buat maksiat kita bagi tarhib, menakuti dia, kena bagi takut. Dan lainnya seperti kisah ni, kisah dalam Al-Quran Allah sebut ahsanal qasas, sebaik-baik kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Betul? Dan khabar di dalam kalam Allah. Dan tiada dikatakan. Masuk Malaysia. Nak azan dah. Kena berhenti dah esok ni. Kena berhenti. Berhenti sini 3 bulan pula. Lepas tu Ustaz kena betul kata. Saya duk simpan kitab saya lama duk datang. Petang tadi baru buka ni. Baik, sikit tuan-tuan. Ni panjang pula nak berhenti. Baik, kita di situlah. Lainnya seperti kisah dan khabar. Dan tiada dikatakan Arabi, dan jikalau Arabi nescaya adalah ia dinamakan satu lugah daripada beberapa lugah yang baharu ini, maka dinamakan yang diturun dengan lugah Arab itu Al-Quran, dan diturunkan dengan lugah Ibrani itu dinamakan Taurat, dan dengan lugah Suryani itu dinamakan Injil, dan dengan lugah Kibti itu dinamakan Zabur. Maka sekalian itu dinamakan kalam Allah lugawiyah, yang bangsa istilahi jua, bukan hakiki. Maka yang masyhurnya kalam Allah itu makna yang berdiri pada zat lagi qadim. Yang banyak bahasa-bahasa tu, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, dengan bahasa tempatan masing-masing. Itu Allah bagi kelebihan dengan Nabi masing-masing. Jadi kita kata semuanya ia disebut kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zat lagi qadim, lagi azali. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat itulah yang qadim. InsyaAllah biiznillah berjumpa kembali dalam bulan akan datang. InsyaAllah bulan 2 kita jumpa balik. Tuan-tuan doakan. Saya sebut kepada tuan-tuan contoh sikit tuan-tuan. Bala ni datang daripada mana? Atas. Betul? Kita berada pada bawah. Bala tu turun ke bawah. Ia nak naik bala bagaimana? Kita buat bagaimana? Kita ada senjata yang paling kuat, iaitu adalah doa. Jadi doa dia boleh menolak bala ke atas kembali. Jadi kena berlawan. Doa tuan-tuan, doa insya-Allah. Saya sebut kepada tuan-tuan, biasakan zikir kita. Zikir kita baca biasa dah, tapi tuan-tuan jadikan ia sebagai suatu bentuk amalan yang sudah menjadi kekuatan. Doa, ya Allah izinkan angkatlah segala bala. Jangan tunggu iman baca doa semata-mata. Tuan-tuan balik rumah baca lepas subuh, tunggu duha, zuhur, asar, maghrib, isyak sebagai itu. Allahumma dafa' lana hadzal bala, hadzal waba, hadzal ghala. Tuan-tuan tanah doa hari-hari, insya-Allah setiap masa angkat doa. Dia akan yang boleh mengalahkan segala musibah, bala, ancaman, ketakutan dalam kehidupan kita, insya-Allah biiznillah. Jadi jangan tunggu kepada asatizah semata-mata para ulama. Tuan-tuan buat. Kemudahan-mudahan di antara kita ni ada doa yang mustajab, yang ikhlas, betul-betul bersungguh, insya-Allah biiznillah. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ini apa yang baik itu daripada Allah, apa yang lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.